Semuanya buka kan, buka, buka. Oh ni buka, buka tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi tu? Apa lagi? Ada semayang lagi? Ada semayang lagi? Ada semayang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang berbahagia Fadil Ustaz Ahmad Fauzi, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah di awal Rajab insya-Allah malam ni kita dapat baca Yasin dan tazkirah bersama Ustaz. Cuma saya nak mengingatkan program fakir miskin di mana borang dah ada di surau ni. Jadi kalau ada yang mengetahui dan ada yang mendapat bantuan fakir miskin daripada pihak surau untuk mengemaskini untuk tahun 2022 ni, untuk kemaskini dan untuk bulan Ramadan. Jadi tolong dapatkan borang dia di surau, dan kalau ada jiran-jiran yang tuan-tuan fikirkan perlu dibantu, beliau segan untuk memohon, tolong sampaikan kepada kami. Minta diisi borang atau ambil borang tu bagi dekat dia. Jadi kita akan nilailah seperti yang lama-lama. Kita akan susun balik agar kita dapat bantu siapa yang boleh. Sedangkan pada tahun ni kita dah mulakan tabung infak fakir miskin dan anak yatim. Jadi di mana keuangan tu nanti sebulan Ramadan kita akan bukakan tabung tu dan kita akan serahkan kepada mereka-mereka yang layak menerima bantuan fakir miskin sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak dan hari raya insya-Allah. Jadi tolong panjangkan. Jadi program minyak masak masih lagi ada. Siapa nak itu tolong hantar minyak masak, sangat slow sangat. Orang suka buang minyak masak ke, asal orang tak suka hantar kat surau, atau orang tak suka infak ke di surau minyak masak yang dah pakai itu. Tolong je masih ada lagi di belakang tu. Yang kedua, Jumaat, amat menduka ceritakan sedikit saya Jumaat minggu ni kapasiti 1000 lebih, tapi yang sekian sejahtera 900 lebih. Amat menduka ceritakan, bermakna banyak sangat yang beratus orang sembahyang Jumaat tidak mengikut peraturan, selain daripada yang tak boleh menulis lah. Kalau ikutkan pengiraan, saya minta Tok Siap besok dapatkan saya total maklumat berapa yang boleh isi. Sejahtera kita menunjukkan yang miskin sejahtera cuma 950 berapa orang. Mana dekat 3 ke 400 orang tak scan sejahtera. Tolong sebelum ada spot check. Itu saya kena tekankan. Pasal apa? Kalau apa-apa hal pun kami nak menjawab. Tuan-tuan, akibat dia keseluruhan. Jadi minggu depan saya akan cuba duduk depan kedua-dua pintu. Tak ada, tak nak scan, saya lalu balik. Tak bawa sejadah, saya lalu balik. Tak pakai emas, saya lalu balik. Kecuali kalau rezeki dia ada emas ada di depan surau. Tolong. Pasal kes makin lama mungkin ini 5,000 lebih ni. Kami ahli kuasa sentiasa berfikir benda itu supaya jangan ditutup balik, dan jangan jadikan satu sebab antara jemaah kita menyebabkan surau kita ditutup, kecuali ditutup oleh kerajaan yang lain. Kami sentiasa berjaga-jaga yang tu. Tolong sejahtera tolong scan. Pasal apa? Kalau ikutkan dia punya syarat jaiz, saya kena tengok setiap orang mesti menunjukkan warna kuning tu bila masuk. Tu syarat jaiz. Masuk pastikan dia warna kuning dan tidak bergejala, boleh masuk, dan dia ada injection 2 dos. Itu syarat yang jaiz bagi. Tapi saya bagi pihak ahli kuasa tak nak itu sangatlah. Suruh je masuk sama-sama antara tuan-tuan dengan Allah. Sudah. Tapi kalau salah satu sebab bergejala suruh ditutup, wallahu alam. Tuan-tuan jawablah sendiri. Itu setakat kemampuan kami ajar kata, setakat saya boleh menasihat setiap minggu dan setiap malam Jumaat. Tolong sejahtera tolong. Yang tak ada sejahtera tolong tulis nama. Pasal banyak sangat VIP saya tengok. Banyak sangat VIP langgar je. Saya depan tu pun dia langgar je. Kes sejahtera tidak apa sejak dia masuk je. Banyak orang kita VIP. Banyak VIP. Tulis nama tidak masuk je. Jangan saya jengitkan besok depan tu.
tolong kerjasama. Saya benda-benda tu saya agak tegak sikit. Pasal benda tu akan balik kepada Jawatan Kuasa untuk menjawab sekiranya dipanggil. Tuan-tuan, pada malam ini tidak banyak hajat. Hajat daripada Allahyarham, Allahyarhamah Hajah Zainah binti Sayan, dan Allahyarham Tuan Imam kita Haji Abdul Hamid bin Sadikin. InsyaAllah sama-samalah kita sedekah baca Yasin dan tahlil kepada nama-nama yang sebutkan tadi, dan dengan kepada Yasin kita sedekah, kita mohon Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik, insyaAllah sempena bulan Rejab kita sampai ke bulan Ramadan. Rakan-rakan kita yang di rumah yang masih sakit, kita dengan keberkatan baca Yasin pada malam ini, semoga Allah berikan kesihatan yang baik pada mereka agar dapat kita bersama-sama menyambut Ramadan Al-Mubarak pada 2 bulan lagi, insyaAllah. Saya sedekah pada Ustaz untuk betul baca Yasin dan tahlil. إلى حضرة النبي الكريم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للأرواح المذكورة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم نسأل الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين وكرم الله شاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا حمد الحامدين. الحمد لله يا حمد الذاكرين. الحمد لله يا حمد الصابرين. الحمد لله يا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأول والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود الموجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أعلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تتحقنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعانا استجب اللهم دعانا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حيز لطفك الموصول بسرك قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا منفذ عن كل مهموم يا منفذ عن كل مغموم يا منفذ عن كل مديون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فجعنا كربنا همنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واصي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا من لا إله إلا الله في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات جميعا بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقله من ضيق قبر اللحود إلى جنتك جنة خلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم انزل رحمة وشفاعة للقبور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واكتب اللهم الصحة والسلامة لنا ولنبيك الحجاج والغزاة الزوار المسافرين والمقيمين في برك والبحر في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا بخاتمة سعادة أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. ربنا تقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عما ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, seluruhnya para jemaah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sambungan pelajaran tafsir Al-Quranul Karim kita dalam suatu Maryam, iaitu pada ayat yang ke-68 ya, dalam ayat 68 surah Maryam ayat 68 ya. Kalau ada pada handphone tuan-tuan terjemahan Al-Quranul Karim ya, sekarang dah tak ada bawa buku dah ya, yang bawa buku ustaznya je yang mengajar bawa buku ya, yang tak bawa buku guru anak muridnya dia kena ada dalam handphone, dia ada tafsir Al-Quran ada ya. Jadi saya bacakan ayatnya dulu, semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita, memberi keamanan, keselamatan, kesejahteraan dalam jiwa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. Ayat yang ke-68 ya. Terjemahan dia demi fa tu huruf sumpah ya, fa wa rabbika, demi Tuhan kamu. Kalau ikut terjemahan tafsir Ibnu Katsir ni, dia gunakan perkataan Rabb ya, Rabb kamu. Demi Tuhan, yakni Allah Taala yang mentadbir kamu. Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Ya, kita selalu kalau dengar orang bangkit pada kubur, ya, bangkit seorang-seorang ke ya, ataupun sekaligus macam tubuh badan yang satu. Bila Allah Taala seru kata, wahai tulang yang hancur-hancur, bangun. Tiba-tiba pada malam ini ya, demi Tuhan kamu, maknanya Allah bersumpah ya, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka itu bersama syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka di keliling neraka jahanam dengan berlutut. Ya. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling neraka jahanam dengan berlutut, makna berdiri atas lutut.
Tak boleh nak berdiri atas kaki dah. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan sesiapa di antara mereka yang sangat derhaka kepada yang maha pemurah. Derhaka. Kami tarik, kami cabut, ya, macam itu. Tapi macam mana, bagaimana, wallahu alam lah. Ya, ini di akhirat esok. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang sewajarnya ataupun seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dah dicabut, baru ditentukan siapa yang dihumban dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah SWT, ya, kalau ikut pada ayat ini, ya, Allah berfirman, saya ambil daripada ayat fawarabbika lanahsyurannahum, ya. Sedangkan ayat sebelumnya kalau ikut dalam tafsir ini dia mula dengan wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Tapi dengan sebab saya bacakan ayat tadi mula daripada fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin tu, ya. Demi Tuhan kamu. Tuhan tu dalam bahasa Arab kalau kita terjemah uluhiyah, tapi di sini dia guna perkataan fawarabbika. Rabb tu Rabbun. Rabbun tu pentadbiran alam. Macam kita duk baca dalam Fatihah lah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekian alam. Jadi kalau ikut terjemahan di sini, demi Tuhan yang mentadbir sekian alam ataupun mentadbir kamu. Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Allah bersumpah dengan zatnya, dengan dirinya yang maha mulia, bahawa dia pasti akan membangkitkan mereka dengan syaitan-syaitan yang mereka ibadat kepada syaitan selain Allah tadi. Jadi ini satu penyakit yang cukup dahsyat lah dalam kehidupan kita, ya. Ya, kita kadang-kadang kita tak perasan, ya, apa saja semua, ya, kita ni kalau ikut pada ayat ni, dia mula-mula kita digoda oleh syaitan. Kemudian bila kita digoda oleh syaitan, kita akan jadikan syaitan tu sebagai, ya, sebagai apa? Sebagai pengikut. Kita jadi ikutan syaitan macam tu, selain Allah, kan. Itu hukum zahir ayat ni. Summa lanuhdirannahum haula jahannam jisiyya. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Kalau begitu, apa pandangan para ulama tentang ayat ini? Kita ambil di antara pandangan itu yang dikeluarkan oleh Al-Aufi, ya. Al-Aufi ni nama orang, berkata diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, anak pak saudara Nabi radhiyallahu anhu, iaitu dalam keadaan duduk seperti ayat yang lain, ya. Seperti ayat yang lain dalam firman Allah Ta'ala dalam suratul Jasiyah. Sekarang kita baca suatu Maryam, ya. Ni dalam suatu Jasiyah disebut ayat serupa ini juga, wa tara kullu ummatin jasiyah. Pasal apa dalam ayat ni? Summa lanahdurannahum haula jahannam jisiyya. Sedangkan ayat yang lain, wa tara kullu ummatin jasiyah. Dan pada hari itu kami lihat tiap-tiap umat berlutut. As-Suddi berkata tentang firman Allah Ta'ala ini, perkataan jasiyah itu iaitu berdiri pula. Ada setengah mentafsirkan sebagai berdiri. Tadi kita kata berlutut, berdiri atas lutut. Ini berdiri. Pandangan As-Suddi, ya. Pendapat As-Suddi ini senada diriwayatkan dengan Murrah dari Abdullah bin Mas'ud pula. Tadi Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Mas'ud pula. Dua-dua pakar tafsir Al-Quran Karim. Seperti firman Allah Ta'ala, summa lananzi'an min kulli syi'ah. Kemudian pasti akan kami tarik ataupun kami cabut dari tiap-tiap golongan, iaitu dari setiap umat. Daripada setiap umat, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, umat daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dicabut setiap satu umat itu, ya. Kalau umat Nabi Muhammad lah, dicabut tiap-tiap seorang. Kemudian dikatakan oleh Mujahid, ayyuhum asyadu ala rahmani itiyah, siapa antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhannya yang maha pemurah. As-Sawri, satu ulama, ya, dalam bidang ini, ya, bidang tafsir, berkata
Dari Abdullah bin Abbas juga. Jadi tuan-tuan perlu ambil perhatian tentang bila saya kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Omar. Ini yang kita nak ambil perkataan dia, ya, sebagai pengajaran, ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan daripada Imam As-Sawri, dia berkata begini, dari awal, kalau mana dari awal daripada zaman Nabi Adam dikumpulkan di padang mahsyar besok, dari awal sampai dengan yang akhir umat, iaitu berlakunya kiamat, kan, akan ditahan sampai seluruh bilangan, akan ditahan, ya, akan dikontrol, akan ditahan sampai seluruh bilangan itu telah lengkap, tak ada kurang sikit pun, semua dikumpul. Mereka akan didatangkan seluruhnya, dimulai dari para pembesar, dimulai dari pembesar yang sangat derhaka. Itu pandangan Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan ayat ini. Dimulai dari para pembesar yang sangat derhaka. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiyya. Jadi manusia ni kan macam-macam perihal dia semasa di dunia. Ada jadi pemerintah, ada jadi pengikut, ada jadi rakyat, ada. Jadi takkan sama aja, mestilah dicabut-cabut oleh Allah Ta'ala, ya, yang mana yang perlu. Jadi kami tarik, summa lananzi'anna tu diterjemah sebagai ada kala ditarik, dicabut, ditarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang mentadbir, yang Maha Pemurah itu. Jadi tu tafsiran dia yang kita ambil tengok, ya, pandangan-pandangan ulama yang muktabar tentang ayat ini, ya. Qatadah rahimahullah taala berkata, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiyya, pula serupa dengan ayat yang saya bacakan tadi juga, ya, tapi terjemahannya begini, kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhannya yang Maha Pemurah. Kemudian pasti kami akan tarik dari setiap pemeluk agama. Ini baru dengar ni perkataan ni, pemeluk agama ni. Pemeluk agama, begitu juga para pemuka yang terkedepan, dan pemimpin mereka yang paling jahat. Yang paling jahat tu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dan banyak di kalangan ulama salafi. Maknanya 300 tahun selepas Nabi dilantik jadi rasul, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in sampai 300 tahun. Ini salafi, ya. Lalu Allah berfirman lagi, summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah lebih tahu siapa yang dia nak masukkan, ya. Kemudian di ayat ini terdapat sambungan berita atas satu berita. Kalau kita tengok pada ayat ni, ada lepas satu berita, lepas satu berita, ya. Sedangkan yang dimaksudkan adalah bahawa Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang berhak dijerumuskan ke dalam neraka Jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Allah lebih mengetahui, ya. Seterusnya Allah berfirman pada ayat yang ke-71. Kalau tuan-tuan ada tafsir boleh tengok ayat 71, terjemahannya begini, ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Kacaulah kita. Tidak ada seorang pun melainkan akan mendatang, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Mendatangi, belum masuk lagi, belum apa lagi, baru mendatangi, ya. Hal itu bagi Tuhan kamu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemestian, mesti akan berlaku macam itu, yang ditetapkan oleh Allah.
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tengok dia ada istisna di sini, ada kecuali, ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini pula dalam keadaan berlutut dalam neraka jahanam. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala telah berkata bahawa Abu Sumayyah ni dia kata begini, kami berbeza pendapat tentang makna al-wurud, mendatangi. Perkataan mendatangi, perkataan wa in minkum illa wariduha tu, mendatangi, sebagian mereka berkata seorang mukmin tidak akan memasukinya. Sebagian daripada ulama mufassirin mengatakan sebagian maknanya seorang mukmin tidak akan memasuki neraka jahanam selagi dia orang mukmin. Sebagian lagi berpendapat bahawa mereka semuanya akan memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Lalu aku berjumpa dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan bertanya. Ni tabi'in jumpa para sahabat bertanya tentang perkara ini. Sesungguhnya kami berbeza pendapat tentang makna al-wurud dalam ayat wa in minkum illa wariduha. Maka dijawab oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Jadi ada pandangan Jabir bin Abdullah di sini, Beliau menjawab, mereka seluruhnya akan mendatangi neraka. Semua manusia akan mendatangi neraka. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata bahawa Al-Hasan Al-Basri berkata, ini dah Basrah pula, Abu Hasan Al-Basri, yang dia ada di Basrah. Seorang lelaki bertanya kepada saudaranya, seorang lelaki bertanya kepada saudaranya, apakah datang berita kepada kamu bahawa engkau pun akan mendatangi neraka? Maka dijawab, ya, saya juga didatangi neraka. Dia bertanya lagi, apakah datang berita kepada kamu bahawa engkau muncul darinya? Engkau terbit daripada neraka ke? Dia menjawab, tidak. Dia berkata, macam mana boleh ketawa lagi? Boleh ketawa lagi ke? Macam itu. Dia menjawab, ia tidak terlihat tertawa selagi sampai ia berjumpa dengan Allah. Maknanya dia tidak akan terlihat tertawa, tergelak selagi sampai ia berjumpa dengan Allah SWT, sehingga wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Aufi berkata dari Abdullah bin Abbas tentang maksud firman Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha ini, kerana di dalam ayat itu perkataan illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu, iaitu orang yang berbakti dan orang yang derhaka. Sama ada berbakti ataupun derhaka, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Ta'ala yang berfirman kepada Fir'aun dalam ayat surah Hud, ayat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Ia berjalan di muka kaumnya, di hadapan kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Mendatangi neraka bererti memasuki neraka dalam ayat ini, Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud berkait dengan firman Allah Ta'ala wa inna minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Rasulullah SAW bersabda, ini tiba masa hadis Nabi menerangkan, yaridun nasun nara kulluhum summa yasduruna anha bi'a'malihim. Seluruh manusia akan melewati neraka jahanam, kemudian mereka diselamatkan darinya, daripada neraka jahanam, dikarenakan amal perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka di dunia?
Baru tahu selamat ke tak selamat, apa yang kita buat di dunia baru kita tahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ahmad bin Hanbal berkata kepada Ummu Mubashir, isteri Zaid bin Harisah. Tuan-tuan pernah dengar ya, Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah ataupun hamba kemerdekaan, ya, Zaid bin Harisah ni, ya, hamba kemerdekaan Rasulullah. Isterinya bernama Ummu Mubashir, ya. Dia kata begini, di saat Rasulullah berada di rumah Hafsah, yakni anak perempuan Sayyidina Umar, iaitu di rumah isteri baginda juga. Rasulullah pernah berkahwin dengan Hafsah, ya. Baru beliau berkata, la yadkhulun nara ahadun syahida badran wal hudaybiyata, tidak akan masuk neraka jahanam seorang pun yang pernah menghadiri perang Badar. Orang yang menghadiri perang Badar selamat daripada neraka. Dan mereka yang berada di bawah perjanjian Syajaratul Ridwan, iaitu perjanjian Hudaybiyah. Ini ada hadis sebut begitu. Hafsah bertanya, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha? Ini Hafsah timbul confused. Dia tanya, pasal dalam ayat ni sebut, ya, dia kata wa in minkum illa wariduha, kan? Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka jahanam itu. Maka Rasulullah bersabda, summanun jilladzina taqau. Terus Rasulullah jawab apabila Sayyidatina Hafsah bertanya, summanun jilladzina taqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah selamatkan. Dan ayat seterusnya di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada hadis Az-Zuhri dari Sa'id, bahawa Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi tamussuhun naru illa tahillatal qasami. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang ditinggalkan mati oleh 3 orang anaknya meninggal 3 orang, tak kira laki perempuan, akan tersentuh api neraka. Maknanya tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang apabila anak perempuannya, anaknya meninggal dunia 3 orang, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sekadar penebus sumpah. Apa makna penebus sumpah di sini? Penebus sumpah maksudnya adalah sumpah Allah. Kan Allah bersumpah kadang-kadang, ya, wal laili wal fajri, itu sumpah lah tu. Penebus sumpah. Jadi maksud hadis ni tadi, kecuali hanya sekadar penebus sumpah yang ada pada Allah Ta'ala, yang mana Allah telah bersumpah, ya, makna sumpah Allah bahawa semua manusia akan melewati neraka jahanam dan melintasi di atas titian siratal mustaqim. Betul tak? Kita akan lalu titian siratal mustaqim. Ada pendapat mengatakan titian siratal mustaqim tu mula-mula dia tinggi, subhanallah. Itu wallahu a'lam, ambil daripada sanad mana tak tahu. Kadang-kadang dia dah rata dah, kita kata alhamdulillah. Bila nak terturun ke bawah pula, ya, Allahu akbar, dah terkejut pula. Itu tafsiran mana wallahu a'lam, saya tak jumpa lagi. Tapi sekadar yang kita tahu, masing-masing kita semua ni akan melalui titian siratal mustaqim, mana melewati neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Ya. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu, dia berkata, orang yang melintasinya. Maknanya, ya, Qatadah berkata, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, wa in minkum illa waridua, itu, ya, maknanya mereka itu, dan tidak ada seorang daripada mereka itu melainkan mendatangi neraka itu, maknanya melintasi neraka. Abdurrahman bin Zaid al-Aslam berkata mengenai firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha ini, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka. Kaum muslimin mendatangi artinya melintasi jambatan di hadapannya, sedangkan wurudnya, datangnya orang-orang musyrikin adalah memasukinya. Bila sebut saja orang musyrikin, maksudnya dia wariduha tu maksudnya masuk neraka jahanam. Tapi orang mukmin dia hanya melintasi jambatan di hadapannya, iaitu titian siratal mustaqim. As-Sudi berkata dari Murrah, dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah Ta'ala, kana ala rabbika hatman maqdiyah,
Hal itu dalam ayat tadi ada kaitannya, ya, hal itu bagi Tuhan kamu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maknanya dah mubram dah ditentukan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Adalah pembagian yang wajib, mana habuan yang wajib, peruntukan yang wajib. Mujahid berkata hatman adalah ketetapan yang wajib. Demikian pula berkata Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir kata summa nunjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, iaitu jika seluruh makhluk melintasi di atas api neraka dan orang-orang kafir serta pelaku maksiat jatuh ke dalamnya, maka Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa sesuai amal-amal mereka. Melintasi dan cepatnya mereka di atas titian siratal mustaqim adalah tergantung kepada amal-amal mereka yang dilaksanakan semasa hidup di dunia ini. Macam kita buat korban apa semua itu termasuklah, ya, amalan. Kemudian mereka memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar. Ini habuan pula, ada Allah bagi, ya, maknanya di sana ada peruntukan pula, ya. Kemudian mereka memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar. Begitu juga para malaikat akan memberi syafaat, para nabi akan memberi syafaat, orang-orang beriman dapat memberi syafaat, lalu syafaat mereka diterima dan dapat mengeluarkan banyak makhluk-makhluk yang telah ditelan oleh api neraka kecuali bahagian wajah mereka. Wajah ni kadang-kadang tak terbakar, dan walau masuk dalam neraka pun wajah tak terbakar. Badan terbakar, hangus habis, hancur. Ya, ya. Lepas tu kalau tengok pada kitab ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, di akhir sekali yang ditulis oleh Said Ibrahim, ada satu hadis, ya, dia kata dia orang yang paling akhir sekali, ya, keluar daripada neraka jahanam, tinggal mukanya saja yang tak terbakar, ya. Tapi panjanglah cerita hadis tu, ya. Tapi dia akan dimasukkan dalam narul hayat, neraka air sungai yang menghidupkan kembali. Masuk aja dalam sungai tu terus tumbuh badan macam biasa, iaitu anggota-anggota sujud. Itu dia, ya. Di sini diterjemahkan wajah tu di antara anggota sujud, kan. Umpama mereka mengeluarkan makhluk tersebut dari api neraka sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka. Maknanya kita akan bawa iman kita ke alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam kubur, sehinggalah kita bangkit daripada mahsyar, sehinggalah antara neraka dan jahanam, neraka jahanam ataupun syurga, ya. Pertama kali yang akan keluar adalah orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar duit emas, dinar. Kemudian orang yang selanjutnya, hingga keluar orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan yang paling rendah seperti sebiji zarah, seperti lada, kita kata biji sesagun atau yang halus, ya. Kemudian Allah mengeluarkan dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah. Maqala la ilallah dakhala jannah, kan. Dalam kehidupannya dan belum beramal satu kebaikan pun. Belum beramal satu kebaikan pun, semayang tidak, baru mengucap dengan syahadat saja dah boleh terlepas daripada bakaran neraka. Yang dengar macam ni pula tak payah semayang pula. Kacau lah kita. Siapa yang mengajar? Ustaz Fauzi juga yang kena. Kacau, ya. Jadi beramal tetap beramal, ya. Mereka tidak kekal di dalam api, dalam api neraka itu, kecuali orang yang diwajibkan kekal padanya. Ketentuan Allah menentukan orang yang kekal abadi dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Untuk itu Allah berfirman, summa nunjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu kembali akan pada pelajaran yang akan datang pada ayat yang ke-73, ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.